Baik, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang kedua, keizinan suami wali. Ini satu persoalan yang kita nak bincang juga pada hari ini. Cuma Ustaz tak akan masuk secara detail. Kita akan tengok apa yang ada kaitan dengan ketika ibadat haji dan ibadat umrah. Baik, fokus kita pada bab keizinan haji ialah kewajipan izin wali dan suami. Izin wanita, yang mana yang perlu minta izin? Yang mana yang tak perlu minta izin? Bagaimana kalau wanita yang kematian suami? Begitu juga, siapa peneman wanita yang dipanggil wanita siqat ini? Ini persoalan kita nak bincang ni. Baik, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap wanita yang nak bermusafir perlu mendapat izin daripada suami dia. Lebih-lebih lagi ketika nak menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan minta izin dulu. Ataupun kalau dia tak ada suami, dia belum berkahwin, dia kena minta keizinan wali dia. Sebab tu kalau keizinan suami ni jelas dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Hebat hadis ni. Salah satu punca orang perempuan, sebab orang perempuan boleh masuk syurga, dalam hadis ini menyebut apabila dia taat kepada suaminya. Taat itu dijemur macam mana? Dengan meminta izin. Sebab dia merasa dia di bawah tanggungan suaminya. Jadi, yang ni kita nak sebut. Baik. Jadi, bila nak minta izin ni, tak kiralah nak minta izin nak pergi tunai haji ni, kena minta izin, tak kiralah haji tu haji wajib ke? Haji nazar ke? Haji qada ke? Haji sunat ke? Semua ni wanita tersebut dia tak lepas minta izin daripada sama ada suami ataupun wali kalau dia belum berkahwin. Jadi dia kena dapat keizinan dulu. Wajib juga dia dapat keizinan. Kalau dia tak dapat keizinan, dia berdosa. Dia berdosa. Sah tak haji dia kalau dia buat tanpa keizinan? Ini satu persoalan. Mungkin tuan nak tanya, sah ke tidak haji yang dibuat seorang perempuan tanpa izin daripada wali ataupun daripada suaminya? Jadi, sah tapi dia berdosa. Sah tapi dia berdosa kerana telah melakukan satu perkara yang haram. Baik. Balik pada siapa yang kena minta izin, siapa yang tak perlu minta izin. Wanita yang pertama yang kena minta izin ialah kita sebut ialah maknanya kalau dalam situasi pertama kita sebut wanita, mana-mana wanita dia kena minta izin. Maknanya sama ada dia berkahwin atau tak kahwin. Kalau tak kahwin minta pada wali, kalau berkahwin minta izin dengan suami. Tapi mungkin persoalan orang sebut, dia kata, "Ustaz, saya dah bercerai. Perlu minta izin lagi tak kepada bekas suami saya?" Maka jawapan dia, kalau wanita itu bercerai dengan talak rajai, iaitu talak 1 atau talak 2, di dalam tempoh iddah tersebut, dia wajib memohon izin daripada bekas suami dia. Tempoh iddah adalah 3 bulan ataupun 3 kali suci dari haid. Jadi dalam tempoh tersebut, tiba-tiba dapat panggilan surat pergi haji, contohnya, dan dia baru saja diceraikan, kita tengok tempoh dia apa? Masih kurang daripada 3 bulan atau 3 kali suci, maka dia kena minta izin daripada bekas suami dia untuk pergi haji. Dia kena minta izin. Ini kalau wanita talak 1 ataupun talak 2. Tapi kalau wanita yang dah ditalak bain, talak 3, ataupun talak 3 ataupun talak 3 sekaligus ataupun talak kali ketiga, talak bain. Maka dalam tempoh iddah tu dia tak perlu minta izin daripada suami, bekas suami dia dah. Jadi dia tak perlu minta izin. Dia boleh pergi. Walau bagaimanapun kita sebut, orang yang dapat keizinan suami ataupun tak dapat keizinan suami, dia masih lagi perlu. Kalau dia keizinan ni maksudnya dia pergi seorang-seorang dah. Dia diizin pergi. Tapi dia perlu juga mencari syarat lain yang melengkapkan dia untuk dia pergi haji. Iaitu pada dia mesti ada mahram lain yang menemani dia.
Orangnya, kalau suami tak boleh pergi, mahram lain. Suami dah izin dah, tapi dia kena cari. Kalau tak izin pun, dia syarat ni pun kena ikut juga. Kemudian, dia kena yakin aman dalam perjalanan. Alhamdulillah, hari ini, insyaAllah, dalam keadaan ni, kita kata pergi dengan perjalanan kapal terbang, soal keamanan ni, insyaAllah. Dan yang ketiga, perbelanjaan semasa perjalanan itu adalah tanggungan sendiri. Tapi kalau suami nak buat jariah, nak buat kebaikan, dia sponsor, itu lebih baik. Kan? Itu tak ada masalah. Maknanya, dia tak guna harta suami tidak memerlukan selama ia pergi. Jadi kena lengkap syarat ini. Maka walaupun dia dapat tak diizin, lagilah kena ikut. Kalau diizin pun kita kena ikut syarat ini supaya dia dapat. Jadi kita sebut tu, haji yang dikerjakan tanpa izin suami wali, hajinya sah, tapi dia berdosa. Jadi orang perempuan, saya nasihatkan, ambil perhatian. Keizinan. Kita nak pergi buat amal ibadat yang baik. Kita nak buat haji, nak buat ibadat. Kalau boleh kita cubalah. Elakkan diri kita, jangan kita buat satu perkara yang ibadat itu berserta ada dosa dah. Ada perbuatan dosa lain yang kita buat. Kalau boleh kita clearkan juga. Sebab itu, kena ambil perhatian ini. Tak naklah kita pergi buat haji dah ni, buat amal ibadat bagus dah, nak pergi buat ni. Dalam masa yang sama, kita buat ada dosa lain yang kita bawa bersama. Kenapa? Pergi tanpa keizinan. Jadi kita boleh. Dan kita nasihatkan juga pada suami, kalau dia belum sampai giliran ataupun dia tak mampu nak pergi, kalau boleh, janganlah halang. Pada isteri yang ada kemampuan nak pergi, dah sampai masa masih sihat, kita tak boleh nak pergi sebab kita sakit dan sebagainya contohnya, jangan halang suami. Bahkan kita minta nasihat, kita bagi nasihat, pergi cari, bawa mahram lain, ataupun dia pergi dengan perempuan siqah yang boleh menemani dia. Jadi ini kita pesan. Jangan pula nak guna kuasa veto. Tak boleh, saya tak benarkan. Tak pergi. Menangis si isteri itu nak pergi juga. Jadi kalaulah terutama panggilan haji ni bukan selalu datang, tuan-tuan, maka kita amat menganjurkan suami janganlah berkeras dengan isu ini. Berilah keizinan kepada para isteri, tuan-tuan, untuk sama-sama menunaikan ibadah haji jika sudah sampai panggilannya. Dalam keadaan kita tak mampu nak pergi ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan kita tak boleh pergi bersama dengan dia. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana pula wanita yang kematian suami? Maknanya baru je kematian suami, masih dalam tempoh iddah kematian suami. Maka kita sebut haram untuk dia pergi buat haji dan haram untuk dia berhias. Jadi tempoh dia 4 bulan 10 hari selepas kematian suami, tempoh tersebut dia diharamkan, dia tak benarkan untuk pergi haji. Ini kena sedia maklumlah. Ini kalau meninggal tu di mana? Di tanah air. Tapi kalaulah pergi bersama-sama, tiba-tiba suami tu mati di sana, maka kita cakap dia harus untuk teruskan ibadat haji, tetapi dia kena jaga beberapa perkara. Kerana apa? Kerana dia duduk dalam tempoh ihdad. Jadi dia apa dia? Dia kurangkan sikit keluar masuk. Kurangkan keluar masuk hotel kecuali ada keperluan. Selesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah je. Kalau yang tak ada kaitan dengan ibadah haji, dengan umrah, dia tak payah. Shopping, menunaikan solat di Masjidil Haram saja. Maknanya fokus yang tu, pergi solat, balik. Ataupun ikut program tu je. Jangan dia bersosial, pergi pusing tengok kawasan Mekah ni dekat mana, dia nak tengok, dia tak seperti orang lain. Jadi dia kena jaga. Begitu juga dia jaga adab ketika dalam iddah tersebut dengan baik. Maknanya dia sentiasa bersama dengan orang yang ada siqah dengan dia. Jadi yang ni ihdad. Tak boleh berhias, tak boleh pakai emas permata, tak boleh pakai wangian, tak boleh nak pakai celak kecuali kalau ada hajat, contohnya sakit, keperluan. Tak boleh pakai solekan yang menarik perhatian, pakai inai, tak boleh meminyakkan rambut dengan tujuan hiasan atau kecantikan. Ketika mana? Kalau dia ni dalam tempoh iddat ketika dia duduk di sana dah. Suami mati di sana. Maka dia kena jaga yang ni. Kalau kalau di Malaysia pun dia kena jaga kerana itu tempoh iddat. Lebih-lebih lagi ketika dia buat ibadah haji.
Tapi kalau mati sebelum sempat pergi, dia terus minta tangguh untuk pergi tahun lain. Dia tak dibenarkan pergi. Baik, jadi kesimpulannya, kena minta izin daripada suami ataupun wali. Kalau ada izin, dia boleh tak? Harus dia menunaikan haji. Walaupun suami tak pergi, dia boleh pergi, tapi dengan perempuan siqah. Disebut dalam ni, wajib ditemani oleh perempuan siqah. Siapa perempuan siqah itu? Ini kita tengok. Perempuan yang sesuai dan boleh diharap, perempuan yang cenderung kepada kebaikan, perempuan yang dapat membantu menyempurnakan ibadah. Jadi kalau kita pergi tu, kalau boleh carilah kawan yang baik. Untuk sama, kita pergi buat amal ibadat dan tuan-tuan, jagalah sama-sama. Sama-sama bersatu hati bila kita pergi Mekah. Kalau dalam maktab, satu maktab itu, ataupun kita ada kumpulan maktab tertentu, kita duduk satu bilik tu, kita semua satu bilik tu, tanamkan dalam diri kita, untuk kita pergi ni untuk buat kebaikan. Kita nak sempurnakan ibadah. Maka kita berusaha jadi kawan yang baik kepada orang lain. Supaya kita sama-sama dapat kebaikan daripada ibadat yang kita lakukan. Baik, muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.